Basically ada beberapa formula untuk kita urus duit gaji kita. So yang pertama sekali yang saya gunakan sampai ke hari ini adalah formula 6211. Okay, so basically apa dia 6211 ni? 6 itu adalah 60%, 20%, 10%, 10%. 60% adalah expenses ataupun perbelanjaan kita, jangan lebih daripada 60% gaji kita. 20% portion untuk kita buat investment. Maksudnya kalau gaji RM3,000, 20% bersamaan 600. So kalau untuk 10%, kita allocatekan untuk takaful, untuk protect income kita, dan lagi 10% kita allocate untuk emergency. So itu adalah formula yang saya gunakan untuk kita uruskan duit gaji kita setiap hari. Baik, tips nak beli kereta sebenarnya senang. Okay? Yang first kali yang ramai orang tahu adalah 12 bulan gaji. So kalau gaji 2,000 darab dengan 12, kereta maksimum boleh beli 24,000. Kalau gaji 3,000 darab 12, 36,000. Simple, itu basic yang ramai orang tahu. Tapi bagi saya mudah. Kalau kita rasa kita mampu beli Beza, kita beli Azia cukup. Kalau kita rasa kita mampu beli Honda, kita beli Beza cukup. Kalau kita rasa kita mampu beli Mustang, kita beli Honda cukup. Okey, jangan disebabkan payslip kita mampu beli kereta itu, kita beli ikut kemampuan payslip kita. Kita jangan beli kereta ikut kemampuan payslip, kita beli kereta ikut kemampuan poket kita. Sebab payslip dengan poket kita, kita je yang tahu. Kemampuan payslip lain, kemampuan poket kita lain. So kita kena ingat. Baik, ini sebenarnya antara soalan favourite yang ramai golongan muda tanya. Okey, dah dapat gaji, dah dapat kerja, nak sewa rumah ke nak beli rumah terus? So, sebenarnya ramai yang terjerat bila mana dia nampak kawan-kawan dia, ramai yang dah beli rumah. So, dia rasa macam loser sangat sebab tak beli rumah lagi. Dan dia takut nak menyewa. Sedangkan yang baik untuk dia adalah nak sewa rumah. Okey, so, bagi saya, personally, lebih baik kita sewa dulu dan kumpulkan cash. Mantapkan portfolio cash kita lebih baik daripada kita beli rumah. Memang betul, kita nampak golongan muda ramai beli rumah nampak macam berjaya. Hakikatnya, golongan muda ramai yang muflis sebab beli rumah terlalu awal, sebab tak mampu nak bayar, tak mampu nak uruskan kewangan dengan baik. So, lebih baik anda menyewa dan anda tajamkan dulu ilmu tentang hartanah, itu lebih baik. So, pada pendapat saya, okay, antara kahwin dengan rumah, kalau saya pilih kahwin dulu. Okay, ini bukan sekat pendapat, ini memang berlaku pada diri saya. Saya kahwin dulu, baru saya beli rumah. Okay, kenapa saya buat macam tu? Sebabnya, bila kahwin dulu, okay, kita boleh dengan pasangan kita boleh menyewa. Kita boleh ada pilihan untuk menyewa dekat mana-mana yang kita nak. Let's say kita menyewa dekat satu tempat. And then kita duduk lebih kurang 3 ke 6 bulan, kita tengok keadaan dekat situ selesa ke tidak untuk kita. Kalau rasa selesa untuk kita beli, kita boleh beli rumah kawasan itu. Kalau tak selesa, kita feel free to go out daripada kawasan itu untuk discover kawasan lain. Kita boleh menyewa kawasan lain. And then sampai kita jumpa tempat yang selesa untuk kita menetap, untuk kita beli rumah itu, baru kita beli kawasan itu. So for me, kalau saya lah pilih antara kahwin dengan rumah dulu, saya pilih kahwin dulu. Supaya kita sama-sama boleh tengok kawasan mana yang sesuai untuk kita nak menetap bersama pasangan kita dan anak-anak kita nanti. Okey, baik. Sebenarnya saya pernah dapat soalan ni. Okey. Dan bagi saya tak ada masalah pun orang yang tidak bekerja nak kahwin. Sebenarnya ramai yang takut, wanita yang takut dekat luar sana sebabnya ramai mertua, bakal mertua dia nak tengok at least menantu ada kerja dan sebagainya untuk support suami dia nanti. Tapi benda tu bagi saya dia subjektif, dia tak wajib pun. Okey, cuma jika lelaki itu ataupun jika bakal suami dia mampu tanggung dia sebagai isteri yang tidak bekerja, for me can go on, tak ada masalah. Alright. Tapi yang paling penting bagi saya, isteri itu perlu bijak untuk minta suami dia at least sediakan hibah siap-siap untuk dia. Kenapa saya kata macam tu? Let's say lah, isteri ni kahwin dengan suami, gaji dia 5,000 sebulan. Mungkin suami dia boleh sediakan rumah, kereta dan sebagainya keperluan. Tapi bila suami dia meninggal nanti, isteri tak kerja. So gaji 5,000 dah tak ada. So make sure
dia minta suami dia sediakan hibah siap-siap supaya sekiranya suami dia meninggal dunia sekalipun satu hari nanti, isteri dan anak-anak itu boleh hidup macam biasa, meneruskan kehidupan macam biasa. So isteri itu sendiri kena bijak sebelum dia nak berkahwin dengan seseorang. Make sure mantapkan ilmu kewangan, insya-Allah boleh je kahwin, tak ada masalah pun. Bagi saya, kalau kita ada peluang untuk makan gaji atau bisnes sendiri, for me, pergi dengan makan gaji dulu. Okay, makan gaji sebab you boleh cari pengalaman, you boleh kumpul modal, you boleh belajar daripada bawah. Sebagai contoh, let's say lah, anda nak buka bisnes, contoh graphic design, nak buka bisnes sendiri, nak ada staff sendiri dan sebagainya. Why not you buat graphic design itu, you bekerja dengan orang dulu, you buat design untuk orang, you tengok bisnes flow orang itu. You tengok bisnes flow dia macam mana apa semua kan, and then you boleh nampak bisnes itu berjalan macam mana dan kita boleh belajar daripada bawah. So and then daripada makan gaji itu dapat kumpul semua maklumat, semua ilmu-ilmu itu, and then one day dah cukup modal, dah cukup ilmu, boleh buka bisnes ni. Tak ada masalah. Itu yang terbaik. Bagi saya ada 3 tips nak konsisten sedekah setiap bulan. Contoh yang pertama sekali yang semua orang biasa buat, boleh bagi dekat mak ayah setiap bulan. Okey, konsisten bagi kepada mak ayah tu dikira sedekah. Dan yang kedua, boleh juga mungkin buat auto debit terus kepada badan-badan NGO, badan-badan amal dan sebagainya. Tak banyak-banyak pun, mungkin RM10 sebulan pun dah kira okey, tak ada masalah. Tapi bagi saya yang paling menarik adalah kalau kita boleh apply takaful untuk diri sendiri. Kenapa saya kata takaful tu part of sedekah? Sebab bila kita apply takaful, sebenarnya kita mencarum dalam satu tabung takaful itu. So sekiranya terjadi apa-apa kepada orang lain yang juga mencarum, dana dalam tabung itu diberikan kepada family ataupun individu itu sendiri. Kalau terjadi sesuatu pada kita, kemalangan ke, terjadi musibah kematian ke, sesat kekal ke, kita pula akan dapat duit daripada tabung itu. So bagi saya takaful itu dicipta, dia memang part of sedekah. So why not kita apply takaful pun boleh untuk kita jadikan dia dan kita anggap dia sebagai sedekah. So insyaAllah 3 tips ni kalau kita gunakan ataupun kita manfaatkan setiap bulan, kita boleh dianggap sedekah setiap bulan tanpa miss. So boleh amalkan.